Isu sekarang bila buat pengakuan atau klaim dia tu Tuhan, hatta sebenar dia tetap makhluk. Kalau dulu Haman diminta oleh Fir'aun untuk bina bangunan yang tinggi, yang Quran sebut bangunan tinggi tu jangan silap faham, bukan bina piramid. Piramid tu lain. Bangunan hak Haman bina tu ada di Mesir dah hancur dah roboh dah. Hak benar-benar hak dia naik, dia panah ke atas tu. Tu bukan piramid. Hak tu naik. Kalau Namrus dia buat macam mana? Namrus macam mana? Quran tak cerita. Tapi ada sebahagian tafsir mengutip daripada riwayat-riwayat Israiliyat. Saya sebut awal-awal takut orang silap faham. Ada riwayat yang menyebut dia cari 4 ekor burung helang yang besar. Sebab Namrus ni adalah sisa-sisa jenis. Kenapa dia mampu jadi raja, dia mampu jadi penguasa dan pemerintah? Kerana dia ni bertubuh besar, bertubuh kasar, beza dengan orang-orang biasa pada masa tu. Jadi dia ambil burung helang 4 ekor, kemudian di setiap kepala burung tu dia letak kayu yang panjang, dia umpang dengan daging. Jadi bila burung tu nak ke daging, burung ni terbang. Jadi dia duduk dalam kotak di tengah antara burung tu. Burung ni lah bawa dia terbang naiknya. Dan dia bawa lah anak panah siap-siap. Tapi dia di sini dia melakukan satu penipuan. Dia bawa dah anak panah, mata panah dah dicelup dengan darah awal-awal lagi. Kalau lah ni boleh diistilahkan sebiji macam apa cara yang dia buat ni, yang anak-anak kita duk main tu, yang ada kipas 4 biji. Nak panggil apa tu? Drone. Drone tu sering naik. Tapi drone zaman dia lah konon-kononnya. Betul tak istilah yang saya guna, wallahualam tak. Jadi naik sampai atas tu, dia nak tinggi lagi. Tapi sebab kudrat burung terbang lagi tinggi pun, dia makhluk Allah, dia lemah. Bila benda tu makin nak jatuh, maka dia lepaskan anak panah dia. Jadi bila turun ke bawah, dia tunjuk kepada rakyat dia bahawa dia dah bunuh Tuhan Ibrahim. Hak kawan tu pun sama juga, aku dah bunuh Tuhanmu Musa, klaim dia. Padahal Tuhan Musa ke Tuhan Ibrahim ke dia tak kenal pun. Dia yang mengaku Tuhan. Tengok tuan-tuan, secara psikologi, dia panggil psikologi ganda. Orang yang mengaku Tuhan, walaupun dia manusia, contoh kalau saya ni mengaku Tuhan, saya tak boleh dah nak menerima mana-mana konteks ketuhanan yang lain selain daripada saya bila saya nak mengaku Tuhan. Betul tak? Boleh atau tidak kita nak mengaku Tuhan tapi kita masih menerima ketuhanan yang lain? Aku ni Tuhan, tapi aku boleh terima juga kalau dia tu nak mengaku Tuhan pun. Boleh tak kita nak beranggapan lagu tu? Tak, secara biasa kita nak mengaku Tuhan, tapi ada orang lain mengaku Tuhan. Ya, aku mengaku Tuhan, tapi dia tu pun aku perakui jugalah dia Tuhan. Hak dia ni mengaku pun aku perakui juga. Itu bangang kita panggil. Bila kita nak mengaku Tuhan, kita akan menolak konteks ketuhanan yang lain. Baik, dari sisi psikologi berganda, bila Namrus mengaku Tuhan, seolah-olah dia nafikan habis yang orang lain tu sebagai Tuhan, mana-mana unsur. Tiba-tiba nak membuktikan dia ni makhluk, ketakutan yang ada pada dia, kalau dia dah nafikan ketuhanan lain, perlu lagi tak dia buat burung nak pergi tembak Nabi Ibrahim punya Tuhan? Maksudnya dia takut dan dia mengakui adanya Tuhan lain sampai dia nak pergi bunuh. Faham tak maksud saya ni? Sepatutnya dia duk relax je bila dia orang mengaku Tuhan. Mana Ibrahim nak kata ada Tuhan lain pun tak ada pada sisi aku. Sebab aku mengaku Tuhan, aku kena tolak hal lain. Tapi dalam senyap-senyap ni, kok ada betul ke walaupun aku mengaku ni aku memang bohong pun. Tapi pergi cari juga nak bunuh, nak tunjuk aku dah bunuh Tuhan Ibrahim. Sedangkan pengakuan tu sepatutnya penafian dah pada hal lain.